pengalaman. Sebab ini kecuali Kirk, yang lain semua kali pertama juga. Dan umur pun dalam lingkungan 30, bawah 30, 31, Nana 21. Mungkin Datuk Z cerita sikit. Terima kasih. Walaupun saya bertanding kali pertama tahun umur 32, Parlimen Perkhidmatan Bau ya. Terjun dari ABIM, walaupun ABIM bukan parti politik tapi kepada UMNO. Saya terlibat dalam kempen dan demonstrasi lama sebelum itu ya. Isu penindasan umat Islam petani, kemudian baling itu besar lah ya. Jadi bila terjun ke gelanggang UMNO itu memang asing sikit daripada saya lah. Budayanya agak lain, protokolnya lain, dan sistemnya agak neo-feudal sikit. Tetapi yang saya pilih pada masa itu ialah saya tak peduli, saya kerja daripada solat subuh 5:30 pagi sampailah tengah malam 12, habis 1 begitu ya. Dan sebab saya dalam perjumpaan-perjumpaan dengan calon-calon, semalam pun saya bersama saudara Guan Eng dan saudara Mak Sabu ke kawasan DAP, Amanah dan Keadilan atau nama PH. Kita pesan kepada calon-calon kita mesti terjun dan mesti ada 12-13 program satu hari. Kalau ada calon 4-5 program satu hari, kita suruh dia cuti ya? Kerana mesti terus menyantuni rakyat ya? Dan ini memang melelahkan ya? Kalau ingat masa itu nak rehat, nak ambil makan masa panjang, tak boleh. Kalau kita fikir pada masa itu tidak ada social media dan ada mungkin RTM ya? Dan oleh itu kita masih kampung ke kampung. Cuma masih ada ceramah kelompok dan malam ini sudah ada ceramah umum. Jadi kita dapat menyantuni lebih ramai pengundi dan tidak terbatas seperti sekarang. Tetapi kalau menjawab soalan Adam, dia masih memerlukan calon turun dengan sikap yang sabar dan humble. Tak semestinya muda atau tua, tapi kalau tidak ada humility itu, dia mesti menyantuni. Tak perlu dia orang tu pakai baju BN ke, baju PAS ke, baju PN ke. Kalau kita masuk restoran tu, kita mesti menyantuni semua. Kita menunjukkan sikap kita yang berbeza dengan mereka. Jadi apa yang disebut oleh Dinesh tadi, kalau jumpa calon-calon lain yang agak kasar atau agresif, kita tak semestinya memilih cara begitu ya. Dan satu perkara penting dalam semangat demokrasi ini, jangan ada sikap angkuh kita lebih tahu daripada pengundi. Dia mesti ada the humility to accept the wisdom of the masses ya. Sikap tawaduk untuk menerima bahawa rakyat tu ada kebijaksanaan. Dia mungkin tak pandai mencerakin cara yang canggih nak suruh cerita Pandora Papers ke Global Financial Integrity, mungkin tak boleh. Tapi dia tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang ma'ruf, ada yang mungkar, ada yang bersih, ada yang rasuah. Dia tahu tetapi kadang-kadang dia tak yakin ya. Dan kadang-kadang dia ingat orang politik ni sama aja. Jadi kita kena kerja keras. Orang tanya saya, mengapa kita cuba kadang-kadang beberapa kawasan itu tak dapat ditembusi. Saya jawab, kerana kita belum pandai. Kita belum ada keupayaan, kesabaran dan hikmah, kebijaksanaan untuk menyantuni mereka ya. Jadi jangan kita andaikan. Semalam saya pergi ke satu kawasan Tanjung Bidara yang dianggap kubu kuat UMNO di kampung nelayan. Dan saya diberitahu sebelum tu ini susah. Kalau pergi pun okey, jaga-jagalah ya. Saya pergi, sambutan daripada nelayan itu baik sekali. Dan walaupun saya tahu sentimen dia ada yang UMNO ya, tetapi kita ambil sikap itu, dia sahabat. Duduk sembang dengan dia. Jangan nak cerita kita, saya datang ini kerana saya calon dan minta sokong saya dah. Itu pendekatan tidak begitu bijak. Tanya dia dulu ya. Nelayan ya.
generasi dah jadi nelayan, apa perubahan, ada tak tempat teduhan, adakah jeti, apa. Jadi kita minat masalah dia, bukan saja kita minta dia tolong undi kita. Okey, itu pengalaman saya dululah ya. Saya bernasib baik kerana ada ibu bapa saya orang politik juga ya. Ayah saya pernah jadi ahli parlimen, ibu saya juga ketua wanita UMNO Pulau Pinang. Aku bilang keluar ini bila dia pecat tu tidak mudah ya. Tapi mereka akhirnya semua bersama saya. Kampung saya dulu 99.9% UMNO. Sekarang 99% keadilan. Jadi maknanya masih boleh, tapi dengan kesabaran kita lah. Saya tidak katakan bahawa kita sudah sempurna, tidak. Ada beberapa kelemahan yang harus kita perbaiki ya. Macam semalam saya tanya soalan di masjid Kelabang Besar lepas subuh. Semalam lagi lepas dia baik masih dia tanya, kalau orang Melayu lah, Datuk Seri tak boleh ke keadilan sendiri tak campur DAP? Di Kelabang Besar pun begitu juga. Dia kata saya sokong Datuk Seri daripada masa ABIM lagi, tetapi ini dengan DAP ni susah sikit. Jadi saya tak marah. Saya kata okey, masalah dia apa? Pasal dia Cina ke? Pasal dia garang ke? Pasal roket ke? Pasal apa dia masalah? Taklah dia dia susah nak terang. Jadi bila dia, tapi dia terang juga. Dia kata umpamanya dia tak simpati sangat masalah Melayu ni ya. Saya kata tugas kita lah. Saya family dengan dia dalam satu pakatan ya. Dan memang saya tak kata mudah, jangan kena honest. Kalau dia kata tak ada apa-apa, DAP kita boleh kontrol, itu dia tahu tipu. Tapi kalau dia kata ya saya mula dengan DAP ni dengan kit siang, okey lagi kapal, you ingat senang kan handle kapal, sebab dia pintar, dia principle. You nak deal dengan orang pintar dan principle, you kena ada prinsip dan pintar. Kalau you tak ada prinsip, you boleh dibeli dan dia rasuah, dia tak hormat you, dan tidak mungkin ada dialog yang sama. Saya terang. Jadi dia tanya, tapi apa pendapat saudara dengan kapal asing tu? Dia memang keras anti Islam dia semua. Ya, saya kata pandangan dia tentang negara Islam, orang Melayu tolak pun banyak. Tapi kita bincang, akhirnya siapa yang mengetuai kita? Dan apakah dia menentang dasar-dasar yang kita terima atau perlembagaan? Tidak. Di mana dia yang dia tentang? Jadi bila hal macam ni jawab, tidak semestinya dia yakin 100%, tapi dia kendor. Ini yang penting ya. Kalau mungkin kawan-kawan dari DAP tak ada pengalaman ni, saya letih kalau kerana asakan anti kaum lain atau racism dan terhadap DAP itu terlalu kuat dan terlalu lama. Jadi kita kalau kita anggap ini tidak disoal, tak betul. Kalau sebab dia not the first 10-15 minutes dia cakap soal lain. Bila kita dah open dengan dia, baru dia tanya. Boleh tanya tu, saya boleh. Terus saya pengalaman yang dua yang agak keras. Yang lain tu kita jumpa sekejap ya. Tapi yang saya duduk dalam dia 2-30 orang gitu, dan kebetulan KKM dan polis lambat sampai, pasal dia tersorok belakang kampung nelayan, so dia tak sampai ke situ. Jadi saya layan. Tapi yang penting apa? Kalau kita tunjuk, kita honest, kita ya tak mudah sebab base dia bandar, base dia Cina. Jadi kalau kita masalah nelayan, dia faham kalau dia wakili kita, tetapi kita bawa. Bila kita bawa, kalau dia menolak begitu rupa, okey lah, kita boleh marah. Tapi kalau kita bawa, dia kata okey, dia juga akan bantu masyarakat nelayan. Tak ada sebab. Kemudian saya sebut practically, saya kata baik. Hari itu saya ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri. Baik. Dia kata kalau tu Seri Perdana Menteri, saya paling banyak pertama sujud syukur. Okey. Saya kata nak jadi Perdana Menteri mana? Macam mana? DAP ada 42 ahli parlimen. Ya tak ya juga. Jadi kita bagi practical juga. First the principles, then the practical consideration. You want them. And then saya kata Malaysia ini,
dia Melayu majoriti, tapi kena ada Cina, kena ada India. Di antara Cina, saya pernah bekerja dengan DAP, dengan MCA. Ya. Saya tahu masa dalam UMNO. Kemudian lepas itu saya di Pulau Pinang oleh Parlimen, Ketua Menterinya gerakkan. Ya. Kemudian saya dengan DAP. Saya kata di antara tiga-tiga parti, pengalaman saya, ya, itu DAP terbaik. Ya. Betul dia mewakili majoriti bukan Melayu, tetapi dia masih terbaik dari segi keupayaan dia untuk pegang pada janji, kesetiaan mereka, ya, dan juga dari segi membawa satu imej baru bagi rakyat Malaysia. Jadi ini, minta maaf saya panjang sikit pasal DAP ini, kerana memang isu ini isu panjang. Saya, pengalaman saya sekejap pun di Melaka pergi sentuh-sentuhan ni, memang soalan ini paling popular di kalangan masyarakat Melayu. Ya. Pagi tadi, walaupun pagi tadi saya terpaksa berangkat, Samsul Iskandar di Payung Rumput, dia tolong jelaskanlah sebab saya terpaksa beralih tadi. Tapi memang terus bangkitkan. Dia kata tak apalah, di kawasan ni kawasannya Keadilan Tanding, bukan DAP. Jadi ada lagi dia punya pandangan, walaupun yang agak mau menyokong kita, dia ada lagi dia punya caveat tentang itu. Tapi kalau kita beri penjelasan, saya yakin Cina di Port Dickson atau Melayu di Port Dickson, Melayu di Permata Ampau, walaupun kerajaan Pulau Pinang itu DAP, tetapi dia tengok peruntukan bagi majlis agama lebih tinggi daripada masa BN, masa gerakan atau MCA. Jadi kita kena beri facts dia. Not a perfect system, but my last point ada, iaitu jangan bagi jawapan propaganda. Ya, kerana kalau propaganda itu you anggap dia itu boleh diperbodohkan. Jangan bagi dia honest. Is it easy? No. Saya kata mudah ke? You nak pergi bincang dengan Karpasing dalam keadaan ketegangan dengan PAS masa itu, pening saya satu hari berulang balik. Tetapi akhirnya ada parameters yang dia persetujui, ya. Dalam keadaan yang ketegangan begitu. Jadi tetapi syarat dia kita kena ada ilmu. Keduanya, maknanya dan keduanya kita kena ada prinsip. Kalau kita ni kaki rasuah, zalim, unethical, tidak ada akhlak, saya tak fikir orang pimpinan DAP nak respect kita atau nak dengar kita. Jadi ini mesti apa yang Confucius sebut tentang principle of reciprocity, ya. You hormat dia, dia hormat kita. Nah, ini dalam hubungan antara kau begitu. Terima kasih, Ada. Baik, panjang.